Okey, korang dah buat dah homework. Kita ada dua lagi contoh 20 dan contoh 21 sebelum kita buat soalan lain yang belum dijawab. Soalan 4 dah jawab dah. Okey, kita start ya. Di sini. Alright. So far kita dah belajar macam mana nak guna jadual tu. Jadual tu sekiranya kita diberi nilai Z dan kita cari kebarangkalian. Dan kemudian kita tengok lagi satu contoh, apabila kita diberi nilai kebarangkalian, kita kena cari nilai Z. Okey, sekarang ni sebelum tu kita ada belajar macam mana nak tukar skor X pada skor Z. Sekarang ni kita nak combine kesemuanya. Alright. Before that sekejap, saya belum bawa keluar lagi saya punya jadual tu. Mana dia jadual tu? Probability table. There you go. Alright. Okay, I'm ready. Okay. Jadi ini contoh 20 atau contoh 9? Contoh 20 dulu. Alright. Soalan dia macam ni. Okay, jika X mempunyai nilai taburan kebarangkalian taburan normal 45 dan pi dan sigma kuasa 2. Dan P kebarangkalian untuk X lebih dari 51 ialah 0.2888. Cari nilai sigma, cari nilai sisihan PY. Okey. Dia dah siap bagi tahu dah dalam statement ini bahawa nilai mu dia apa? Nilai mu dia ialah 45. Alright, itu mu dia. Daripada nombor inilah. Okey, daripada nombor itu adalah nombor mu 45. Dan sengaja dia tak bagi tahu nilai sigma kuasa 2 lah. Sigma kuasa 2 ni dia punya variance. Sigma kuasa 2 adalah variance. Dan dia dah bagi tahu P X lebih daripada 51 ialah 0.2888. Yang ni kita kena guna carta tu. Bermakna kalau kita tukarkan skor X kepada skor Z, okay, so P Z bersama dengan K iaitu 0.2888. Okay, K ni saya saja introduce lah. Okay, K tu saya introduce. K tu adalah skor Z lah untuk nilai X 51. Jadi kita tengok dulu nilai K nya berapa. Okay, kita guna jadual ni 0.2888. Kita tengok dari dalam. Sebab itu nilai kebarangkalian. Kita tengok dekat dalam 2888. Dekat sini lah. Jadi 0.558. Mana tolak 4? Tolak 4. 0.55. Bukan tolak 4. Sekejap, saya guna kalkulator. Tadi kita dapat 0.2912 tolak 0.2888. Jadi kita nak tolak apa? Kita nak tolak 24. Kita nak tolak 24. Okey, jadi kita tengok sini mana 24. Ada pun 24. Alright, maknanya 0.557. 0.557. K adalah nilainya 0.557. Alright. K ni adalah skor Z untuk X nilai 51. Okey, macam mana nak kira? Z ialah bersamaan X tolak mu bagi dengan sisihan PY, sigma. Okey, so X ialah 51 tolak 45 nilai mu bagi dengan sigma yang kita nak cari itu. Itu adalah nilainya 0.557. Ini nilai yang kita dapat daripada carta tadi tu. Alright, jadi straightforward from now. Sigma ialah 51 tolak 45 bagi dengan 0.557. Jadi kalau kita kira, kita guna kalkulator, kita akan dapat nilainya berapa? 51 tolak 45 bersama dengan 6 lah. Okey, 6 bahagi
0.557. 0.557. Alright. Iaitu 10.77. 10.77. Jadi itu nilai sigma dia. Okey. So ini untuk contoh di mana kita dah combinekan pengetahuan kita tentang mencari nilai Z menggunakan carta tu ataupun nilai kebarangkalian, dan juga kita dah kita gunakan kita punya pengetahuan tentang macam mana nak tukar skor Z, nak tukarkan skor X pada skor Z. Okey. So kita dapat nilai sigma yang diminta tu. Alright, ini boleh faham tak? Boleh faham, Cik. Kalau saya nak lukiskan dia punya taburan normal piawai dia, macam inilah bentuknya. Ini K, ini dia. Bukan K lah, kita kata 0.557 lah. 0.557. Ini Z. Ini dia punya FZ. Okey, kalau kita nak kalau kita tak tukarkan kepada kalau kita nak tengok dia punya taburan normal dia yang asal, bentuk dia macam inilah. Okey, ini sebelum dia di-PLY kan. Iaitu kita ada nilai mu dia berapa tadi? 45 dan 51 di sini. Jadi ini adalah 0.228 pula. 0.288. 2888 samalah juga dengan ini 0.2888. Okey, ada apa soalan kat sini? Tak ada, Cik. Okey. Kita teruskan ke contoh 21. Okey, contoh 21. Suatu pembeli ubah rawak selanjar X bertaburan normal dengan mean, mu dan variannya 12. Dia dah bagi tahu varian saja, mu tak tahu. Okey. Variannya tadi bagi tahu. Varian ialah sigma kuasa 2 iaitu 12. Okey. Dan diberi bahawa P probability kebarangkalian untuk X lebih daripada 32 ialah 0.8438 dan carilah nilai mu dia, cari nilai mean dia. Okey, so P X lebih daripada 32 bersamaan 0.8438. Okey, kalaulah saya nak lukis dia punya taburan kebarangkalian, kita tengok sini nilainya lebih daripada 0.5. Nilainya lebih daripada 0.5. Kalaulah ini mu, kalau lebih 0.5 maknanya dia punya nilai 32 tu must be dekat sini. Okey. Dan okey, saya lorekkan kawasan ini. Alright. So itu adalah nilai 0.8438. Okey. Jadi kita kata kalau kita tukarkan ada bentuk piawai, dia jadi P Z lebih daripada, kita tukarkan siap-siap lah, 32 tolak mu. Saya boleh juga bubuh ada apa tu, bubuh K saja kat situ, tapi tak apa, kita boleh bubuh saja apa-apa yang kita perlu. Okay, saya siapkan, saya tukar kepada skor Z dia siap-siap di sini. Di dalam dalam kurungan ni siap-siap, iaitu 0.8438. Okey, so kita guna balik carta tadi tu. Okey, di sini 0.8438. 08 mana boleh 0.438? Masya-Allah, saya tak siap lagi satu. Mana boleh tu? Macam ini. Kita kena cari satu yang kat sini dululah. Katakanlah ini dia adalah 32 tolak mu per punca kuasa 12 tu. Punca kuasa 12. Punca kuasa 12 ni adalah sisian piawai dia. Kita kena cari satu nilai K di sini. Dan kita cari nilai yang itu. Yang ini must be 1 tolak 0.8438. Apa tu?
1 tolak 0.8438. 0.1562. 0.1562. 0.1562. Kita kena cari nilai K. Dan K ni sudah tentulah nilai dia negatif 32 tolak mu per ini. Ataupun kita terbalikkan lah. Kita K ni adalah mu per 32 per 12. Okey, ini saya terbalikkan supaya saya dapat menghilangkan nilai minus dia kat sini. Okey, boleh faham tak kenapa saya buat macam tu? Saya terbalikkan. Ataupun kalau saya tak mengconfusekan korang, saya tulis macam ni lah. PZ lebih daripada negatif 32 tolak mu per punca kuasa 12, iaitu 0.1562. Okey, so far sampai sini boleh faham tak? Boleh faham tak? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Alright, jadi kita tengok jadual tu. Kita nak cari 0.1562. 0.1562. Mana dia? 0.1562. Oh, jumpa dah. 0.1562 ialah 1.01. 1.01. Jadi nilai negatif 32 tolak mu per punca kuasa 12 ialah 1.01. Jadi kita boleh cari dah nilai mu. Bermakna tolak 32 tolak mu ni adalah bersama dengan 1.01. Negatif ya. Kita inilah. Kita masukkan tulis itu. 1.01 darab dengan punca kuasa 2 bagi 12. Bermakna mu adalah bersamaan dengan 1.01 punca kuasa 12 tolak 32. Betul ke? Tolak ke campur? Campur 32. Campur 32. Baru betul. Ini kenapa ada 2 tanda juga? Sama juga tu. Okay, betul lah ya. Hopefully betul dah tu. Yes. Okay, jadi kita guna kalkulator. Punca kuasa 12. Okay. Sama dengan tu. Darab dengan 1.01. Okay. Campur 32. Bermakna mu adalah 35.5. 35.50 lah saya tulis. Yes. Mu ialah 35.50. Okey, boleh ikut tak? Ada apa nak tanya? Sekejap, cikgu. Saya cuba memahami. Digest. Yes, digest please. Okey, dapat, cikgu. Yang lain ada siapa-siapa lagi nak tanya soalan? Kalau tak ada apa-apa, kita boleh tengok latihan. Saya rasa kita proceed latihan tu, cikgu. Alright, good. Okay, whatever it is korang apply logic saja. Setakat mana yang ilmu yang korang dah dapat ni, apply those logic. Okay, I don't think it can go anything wrong. Alright. Okay, ini latihan yang kita belum buat lagi. Nombor 1. Okay, baca betul-betul Jisim sejenis roti yang dihasilkan oleh syarikat M bertaburan normal dengan min 350 gram. Min dah bagi tahu dah. Min dah bagi tahu. Dan sisian piawai pun dah bagi tahu. 45 gram. Wakilkan keberadaan bahawa sebuku roti yang dipilih secara rawak dari syarikat itu mempunyai jisim antara 280 dan 375 dengan keadaan Z ialah pemulihan rawak seanjar piawai. Oh, ni tak susah sangat. Ni tak susah. Dia suruh cari dalam bentuk inilah. Okey. A, Z, B. Macam itulah. Carilah nilai A dan B tu. Itu saja dia nak. Tak susah. Soalan A senang saja. Okey, teruskan. Nanti bagi tahu saya jawapannya.
Mu dah dia beritahu 350 dan CCM piawai pun dah beritahu 45. Dan dia beritahu ini 280 ke 375. Formula untuk Z. Okey, formula ni sepatutnya dah melekat dalam kepala dah. Cikgu, Ya. kalau nak tengok slide yang sebelum ni boleh tak yang contoh tu? Slide yang ini. Okay. Oh, by the way, sebelum tengok ni, korang dah salin ke semua fakta daripada soalan ini? Saya dah. Yang lain? Dah cikgu. Dah Okay. Sudah cikgu. Okay. Alright. There you go. Apply logic Mathematics is all about logic and thinking. Bukan tentang menghafal, bukan menghafal formula tetapi apply logic. Soalan tu dia tak suruh kita kira kebarangkalian pun. Dia suruh kita cari, kita letakkan dia dalam dia punya notasi dia. Itu saja. Nak cari pun boleh juga, nak cari kebarangkalian, tapi soalan tu tak minta pun kan. Cikgu, saya terbela cikgu. Terbela. Okey, saya pergi balik ke kertas ni. Tiba-tiba kurang tak berfungsi otak. Okey. Tak apa. Okey, min dia 350, sigma 45. Dan dia kata dia nakkan notasi saja, notasi dalam bentuk ini. Kita tengoklah dia kata, apa dia? Dia kata kebarangkalian mempunyai jisim antara 280 ke 375. Jadi kita mulakan dengan ini dulu. 280 X 375. Jadi kita tukarkan ni dalam bentuk Z tu. Itu saja. Dia nak kita apply formula tu. Itu saja dia nak. Macam mana? Megat ke tadi tu? Ya cik. Cuba ni. Okay, saya bagi ruang lebih sikit. Apa yang dia nak, kita tukarkan ini kepada skor Z. Itu saja. Dua nombor tu. Kalau saya lukiskan tabur normal dia akan jadi bentuk macam ni. Ini dia punya mu 350. 280 less than 350. So dekat sini lah 280. Dan 375 lebih daripada 50. So dia dekat sini lah sama. Jadi kawasan kebarangkalian tu ialah ini dia. Ini kalau X lah. Kalau dah tukar kepada piawai, oh Allahu Akbar. Jadi macam ni. Ini Z. Ini FZ. Dan kita kena carilah nilai tu. Nilai, dia nak tahu nilai ini dua ni je. Dia nak tengok dua tu je. Cikgu, jawapan dia ni ke? Di dalam kurungan negatif 1.556 lebih kecil daripada Z, lebih kecil daripada 0.555. Lebih kurang macam tu lah. Apa nombor dia tadi? Negatif 1.556 556, okey. lebih kecil, lepas tu 0.555. 0.555, okey.
Boleh pakai lah tu. Alright. Siapa bagi jawapan tadi tu? Akil je kot. Okay, good. Okay, macam ni lah. Boleh buat, saya tunjuk kat sini lah. Kita tukar 280 tu ke dalam bentuk Z dulu. Ataupun kita buat terus lah. Tak payah buang masa. Tepi 280 tolak min 350 bagi dengan sigma 45. Macam tu saja. Z dan 375 tolak min bagi dengan sigma. Kita selesaikan saja. Mana dia? Calculator. Alright. Calculator. 280 tolak 350 minus 70 bagi dengan 45. Jadi dapatlah 1.556 begitulah. Ataupun kita boleh letakkan dalam bentuk pecahan pun okey juga. Tadi apa? Minus 70 kan? Minus 70 per 45. Jadi Allahu Akbar. Macam mana? Macam ni kot. Negatif 14.9. 14 per 9. Ni dia. P negatif 14 per 9. Dalam waktu situasi macam ni lebih elok guna pecahan lah. Okay. Dan yang seterusnya 5 per 9. 5 per 9, exactly, yes. 375 tolak 350 iaitu 25 per 45. 5 per 9, betul. 5 per 9. Dua-dua ni jawapan ni pun boleh. Bentuk perpuluhan boleh, bentuk pecahan pun boleh juga. Saya sebenarnya lebih suka prefer bentuk pecahan. Sekiranya pecahan dia mudah lah. Kalau pecahan dia nombor ribu-ribu, saya guna perpuluhan lah. Kenapa saya suka guna pecahan? Sebab mungkin korang dah faham dah. Sebab kita tidak mengkorbankan ketepatan data tu. Sebab kalau kita buat dalam bentuk perpuluhan, kita kena bundarkan. Bila kita bundarkan, kita sudah hilang dia punya accuracy dia. Dia sudah hilang sedikit. Sedikit lah, tak banyak. Alright, jadi ada apa soalan kat sini? Faham cikgu? Saya rasa saya dah makin faham. Okey, Alhamdulillah. Alright, soalan nombor 2 kita dah buat. Soalan nombor 3 kita skip. Saya tak mau ambil nombor 3 sebab saya rasa macam tak relevan. Jadi kita buat nombor 4 yang saya bagi sebagai homework. Dah buat pun semuanya, Alhamdulillah. Kita tengok nombor 5. Alright. Jika pembeli ubah rawak selanjar X mempunyai taburan normal dengan min 15. Min 15 kita letak siap-siap. Min 15. Dan variant disebut sigma kuasa 2 saja. Dia tak bagi tahu nilai variant sebab dia suruh kita cari nilai siam piawai. Jadi P X kurang 16.2 ialah 0.7654. Okey. Okey. Dia kata kurang daripada 16.62. Jadi seelok-eloknya kita untuk memudahkan kita faham apa soalan ni bagi tahu, kita lukiskan gambar taburan normal tu. Kita sketch je, tak perlu cantik-cantik pun, lebih kurang saja. Okay, min dia ialah 15 dan nilai X ialah 16.2, lebih sikit daripada 15. Kat sini 16.2 dan dia kata less than, kurang daripada 16.2, maknanya dia sebelah kiri lah. Jadi nilai luas tu ialah 0.7654. Bermakna apabila kita tukar ke dalam bentuk piawai, kalau kita tukar ke dalam bentuk piawai, dia jadi macam ni. Dan ini nilai K dia. Tetapi kita nak guna carta tu, kita kena cari kawasan yang lebih daripada K. Alright. Jadi P X kurang daripada 16.2 tolak 15. Siap-siapkan tukar kepada skor Z siap-siap. Per sigma ialah
0.7654. Okey. Tetapi ini menggunakan kurang daripada. So kalau kita nak tukarkan pada lebih daripada, iaitu kawasan yang saya lukis tadi tu, bermakna P X lebih daripada 16.2 tolak 15 per sigma, iaitu bersama dengan 1 tolak 0.7654. Iaitu 1 tolak 0.7654. 0.2346. 0.2346. Okey, sehingga ini boleh faham apa yang saya cakap? Dapat ikut. Alright. Jadi kita akan guna carta tu untuk mencari nilai 16.2 tolak 15 per sigma. Kita guna carta ni. 0. Apa tadi? Allah, lupa dah nilai dia berapa tadi. Lama. Bukan sini. 0.2346. 0.2346. 0.2346. 0.2358 ada sini. Tapi dia nak 46 0.2358 tolak 0.2346. Jadi kena tolak berapa? Kita kena tolak 12. Okey, kena tolak 12. 0.72. Ni dia. 0.724. 0.724 jawapan dia. 0.724. 0.724. Itu dia. 0.724. Alright, sampai sini boleh faham Bermakna sigma 16.2 tolak 15 bagi 0.724. Dapatlah nilai sigma dia. Mudah je sebenarnya. Kalau kita faham konsep, soalan ni sangat mudah. Okey. 16.2 tolak 15 bagi 0.724. Silap. 724. Jadi ni dia jawapan. Sigma dia 1.657. 1.657. So dapatlah jawapan yang soalan ni minta kita cari. Okey. Jadi boleh faham tak apa yang saya cakap ni? Sebentar je. Saya nak menghadap guide. Okey. Sepatutnya saya suruh korang cari kan. Saya bagi tunjuklah cara kerja dia. Masya Allah. Sabar, kita ada latihan nombor 6 lagi. Terlanjur menjawab soalan pula. Sepatutnya korang yang kena cari soalan, jawapan dia. Sabar, kita ada soalan 6. Soalan 6, soalan 7, soalan 8 ada banyak lagi. We have enough time untuk mengasah semua ni. Okey, boleh bergerak? Tak boleh lagi? Belum lagi? Boleh. Boleh Okey, yang ini nombor 6 ni korang buat. Tak mau terlanjur lagi dah. Pembeli buah rawak X bertaburan secara normal dengan min 0.5. Min dah bagi tahu dah. Si sampai awal dia tak bagi tahu. Dia suruh cari nilai sigma tu. Okey? Jadi korang punya your show. .69 0.5178. There you go. Carta tu hopefully korang dah ada depan mata korang ya. Dah perindah semua. Boleh guna saja.
Kita nak cari nilai sisi ampere Y. Cikgu, saya Ya. nak slide sebelum ni boleh? Slide ini. Alright. Yang ni Ya, ya. Cikgu, Ya. slide ni saya terlupa. Dan yang bahagian 0.74 tu macam mana boleh dapat 0.74? Oh, itu kita guna. Alright. Mula-mulanya kita disebabkan kita dapat taburan normal dia, graf dia sebegini. Okey, kita dapat taburan normal begini. Bermakna mula sekali kita kena cari nilai kawasan lorik merah tu. Iaitu kita dah dapat dari sini 0.2346. Okey. Baik. Alright. So, kita guna jadual tu untuk mencari nilai ini. Kita guna cari jadual ataupun kita katakan nilai dalam kurungan ini, merah ni sebagai K lah. Katakanlah itu K itu K. Jadi kita guna jadual carta tu. Kita cari 0.2346 iaitu probability 0.2346 mana dia? 0.2346. Sampai sini. 0.2346 kemudian tolak 12. Jadi 0.7. Okey. Sini 2 dan 4 kat sini. Okey, ingat lagi macam mana nak guna carta ni. Jadi di situlah kita dapat nilai 0.724 tu daripada carta. Okey tak tu? Sekejap lagi. Saya cuba tengok carta. Ada carta tu dah printan? Ada dia. Cuba tengok nilai ini ni lah 0.2346. Dapat tak 0.724? Dapat apa kan? Sekejap you. Saya terpening tengok ni. Sebab dia ada kawasan yang kena minus tu. Okey Saya tunjuk sekejap Dia nak 0.2346 Kita tengok nilai yang paling dekat dengan 0.2346 dalam carta tu. 2346, okey, dia berada di sini dua. Nampak tak? Mungkin saya ni sekejap view zoomkan sekejap itu. Jadi dia punya area ni ada dua nombor ni. 0.2358, 0.2327. Kan? Sebab 0.2346 di antara dua nombor tu. Betul tak? Merat? Benar cik. Jadi kita tak boleh ambil nilai yang kecil. Kita kena ambil nilai yang lebih besar daripada 0.2346. Jadi kita tengok di sini 0.7.
Okey, kita tengok dia punya intersection. Jadi 0.72. Okey. 0.72. Kita nak tahu satu lagi benda saja. Okey. Jadi saya guna kalkulator 0.2358 0.2358. Kita nak cari nilai tu ialah 0.2346. Jadi berapa banyak nilai kita kena tolak? Kita kena tolak 12. Okey, kita kena tolak 12. Jadi kita tengoklah di mana ada nilai 12 di sini. Daripada row yang sama. Itu dia 12. Dah dapat 12, kita dapatlah nilai 4 di sini. Okey. Faham dah? Okey. Jadi 0.724. Macam tu kita dapat. Okey Okey. Kenapa ni? Tak boleh pergi pula dah. Allahu Akbar. PowerPoint not responding. Sekejap. Bagi dia masa. Komputer saya dah jadi slow. Okey, ni dia. Dapatlah 0.724 daripada carta tu. Jadi 0.724 ni adalah nilai K ataupun nilai 16.2 tolak 15 per sigma. Okey. Ini nilai K dia yang kita nak cari. Jadi dari situ kita bolehlah cari nilai sigma. Sigma ialah 16/2 tolak 15 bahagi 0.724 yang kita dapat daripada carta tadi. So dapatlah nilai sigma. Cuba apply logik supaya korang faham apa maksudnya mean, apa maksudnya sisian piawai. Kenapa kita perlu guna carta taburan normal piawai tu. Kalau korang faham, kalau masih lagi ragu-ragu, cuba tengok balik video-video yang saya ajar tentang taburan normal piawai. Kenapa kita perlu tukar tu? Cikgu, kalau kalau dia punya yang dia belah kiri jadi negatif kan cikgu. Kalau dalam rumus tu dia kena macam X lebih kecil. Kalau kita tukarkan dalam bentuk macam dalam PX lebih kecil tu, kena tambah negatif K ke. Yes. Okey. Kalau di sebelah kiri lah. So kalau jawapan so nanti saya dapat negatif 1.33 tapi dia sebabkan negatif K jadi negatif 1.36 kot saya dapat. Macam ni tengok 6. Itu untuk soalan nombor 6 ni Okey, tengok ini nilai, ini taburan normal dia. Okey. Sebab dia kata X lebih daripada 0.69. Okey. Dan 0.69 ni berada di sebelah kiri min. Min ialah 0.75. Jadi min ialah 0.75. Di sebelah kiri dia ialah 0.69. Okey. So, taburan normal ni boleh faham Jadi luas bawah garisan lengkung tu ialah 0.5178. Ini logik lah sebab nilai dia lebih daripada 0.5. Tentulah kita lakarkan dia dari sebelah kiri carta tu. Tapi apabila kita tukarkan dalam bentuk piawai, kita akan dapat macam ni. Okey, negatif K di sini. K di situ. Masalah dengan di kita punya carta, kita tak boleh cari nilai yang lebih daripada 0.5. Kita kena cari nilai ini. Okey, siapa dah dapat luas kawasan berlorik ni dalam taburan normal piawai ni? Apa nilai dia? 0.4822. Exactly. Jadi carilah dalam carta tu 0.4822. Jadi dapat 0.045. 0.045 Alright, good. So tak apalah. Maknanya K dia ialah tak apa, saya tulis kat sini Z lebih daripada K ialah 1 tolak 0.5178 iaitu 0.4822.
Jadi kita gunakan carta tu, K adalah bersama dengan 0.045 kan? Betul. Okey, ini daripada carta. Okey. Tetapi apabila kalau kita guna formula skor Z tu, Z ialah X tolak mu per sigma. Jadi itu adalah nilai, kalau kita ambil 0.69 tolak 0.75 dibagikan dengan sigma, itu adalah nilai tolak K, iaitu nilai yang mana? Nilai yang ini, tolak K. Yang kita dapat tu K, bukan tolak K. Faham tak? Jadi berapa nilai sigma? Remember, dia K di sini dan tolak K di situ disebabkan apa? Sebabkan taburan normal piawai dengan taburan normal ni dia adalah bersimetri, betul-betul simetri. Di belah kiri dan kanan exactly the same. Dia hanya mirror image of each other only. So kalau dapat negatif K, just tukar jadi positif. Yes. Okay. So, okay. Dapat nilai sigma dah. So 0.69 tolak 0.75 bagi sigma jadi berapa? Negatif apa? Negatif K tu lah. 0.06. 0.06. 0.045. Yes. Jadi carilah nilai sigma. Dapat 1 point. Semuanya. 1.33. Yes, betul. Ya, jadi sigma ialah 0.69 tolak 0.75 bagi dengan negatif 0.045. Iaitu sigma bersama dengan 1.333. There you go. Okay, make sense or not? Yes, cikgu. Make sense. Make Cikgu. sense. Yes. Point. Apply logic. Apply logic, sure boleh dapatnya. Don't try to memorize steps. Cara-cara langkah saya buat tu jangan cuba untuk ingat, untuk hafal. Tapi cuba faham. Okay? Kalau korang cuba hafal step, nanti tersangkut mana-mana, jadi korang tak boleh nak go further dah. Yang penting sekarang ni korang cuba faham, apply logic, sure dapat jawapan yang betul punya. Okay, boleh kita bergerak ke soalan nombor 7. Ada apa soalan lagi tak? Ada apa nak tanya tentang soalan nombor 6? Tak ada cikgu. Yang lain okey Okay. Kalau tak Okay, ada cikgu. soalan, Okay cikgu. Alright. Semakin faham. Okay, good. Saya bergerak ke soalan nombor 7. Jadi korang carilah, gunakanlah logik tu untuk cari nilai mu this time. Dia dah bagi tahu dah, taburan normal dia mu 16. Dan dia dah bagi tahu kebarangkalian untuk y lebih daripada 14.5 ialah ini. Cari nilai mu. There you go. Your show. Cuba tengok nilai dia lebih daripada 0.5. Lebih daripada 0.5. Y pula di sini. Tak apalah. Dia suruh cari nilai mu.
Saya mungkin nak tanya satu perkara sekarang ni. Ini adalah nilai Y 14.5. Kalau kita nak comparekan mu adalah lebih besar dari 14.5 ataupun mu kurang dari 14.5 berdasar kepada fakta-fakta yang diberi dalam soalan tu. Lebih ataupun kurang daripada 14.5? Siapa dapat bagi tahu saya? Lebih. Sebab dia lebih 0.5. Okey. So, kalau dia lebih maknanya mu dekat sini 14.5 dekat situ Betul? Dan kawasan yang lorik ni 0.721, betul ke? Tak logik juga. Tak logik. So, nilai mu tu kurang atau lebih? Betul lah. Sorry. Saya silap pula dah. Lebih tu maksudnya dekat sini lah. Masya Allah. Tak boleh. Itu yang saya cakap juga. Saya yang silap, sorry. Okay, maknanya dekat sini. Alright. Okay. Jadi di sini 0.7321. 321. Ya, so kita dah tahu dah nilai mu dia mesti lebih daripada 4.5. Okay? Lebih daripada 14.5. Itu kita kena tahu. Okay, nilai sisihan piawai berapa? 16. 4. 4. Varian yang 16 Varian yang 16. Sigma sisihan piawai 4. Okay, good. Okay, teruskan. Kita kena tukarkan dia dalam bentuk bentuk piawai. Masya Allah. Ini adalah 14/5 tolak mu bagi dengan sigma. Dah cikgu. Dapat berapa? Saya dapat 16.976. 16.976. Siapa tu? Ulia. Olia, okey. Ada siapa-siapa yang berbeza dengan jawapan Ulia?
Sama je. Sama juga Siapa tu? Saya Megat cikgu. Megat, alright. Megat mendapat juga. Alright. So Akil, Amar, macam mana? How far are you from finding the answer? Sekejap cikgu, saya tadi tersalah buat je. Kita gunakan logik saja mesti jumpa jawapannya. Cikgu, saya pun dapat sama 16.976. Saya dengar bunyi suara-suara ni. Apa dia tadi? Saya pun dapat 16.976. Siapa tu? Amar. Amar. Ya, cikgu. Okey, betul lah jawapan tu. Okey. So, kalau kita tengok carta ni, okey, kita dapat nilai K. Kita dapat nilai K daripada carta lah. Okey, kita tengok carta tu. Mana boleh dapat tengok dari carta tu lagi? Sorry, tak boleh lagi. Belum masanya lagi. Okay, kita kena tukarkan dulu. Pada X tolak minus K. Iaitu nilai minus K tu kat sini lah. Sekiranya K tu adalah nilai skor Z kepada nilai X bersama dengan 14.5 tu. Jadi ini sudah tentulah 1 tolak 0.7321. Ataupun bersamaan 0.2679. Barulah kita boleh guna carta 2679. 2679 mana dia? 2676 ada. 26 ni. Okey, jadi ada 2709. 2709 0.2709 tolak 0.2679. Jadi kita kena tolak 30. Kita kena tolak 30. Jadi kita tolak. Jadi 0.61 0.61 tolak 30. 0.61 apa? 0.619. 0.619. 0.619. Itu jawapan dia. Alright. Jadi minus K ialah 0.619. Alright, itu 0.619. Itu nilai negatif K. Ataupun kita katakan negatif 14.5 tolak mu per 4. Itu adalah 0.619. Okey. Bermakna 14.5 tolak mu bersama dengan negatif 0.619 darab dengan 4. Yes, okey, betul. Bermakna mu ialah 14.5 tambah 0.619 darab dengan 4. Macam itulah kita cari. Okey. Jadi betul lah mu lebih daripada 14.5. Sebab kita kena campur 14.5 dicampur dengan satu nombor lain. 0.619 darab 4. Dapatlah 16.976. 16.976. Good. Sekejap. Amar dapat? Amar pula. Siapa? Akil dapat, Akil?
Dapat cikgu. Dapat dah. Good, good, good. Okay, 16.976. Good. Alright, soalan terakhir. Nombor 8. Untuk hari ini. Alright, dia bagi tahu taburan normal, dia tak bagi langsung nilai mu, nilai varian dia. Tapi dia bagi tahu dua informasi yang lain. Iaitu Px lebih daripada 80 bersama dengan 0.0113. Ni mengelirukan lagi X kurang 30 sama dengan 0.0287. Macam mana kita nak gunakan informasi ni untuk mencari nilai mu dan sigma? Berapa nilai mu? Berapa nilai sigma? Jadi kita gunakan daripada dua informasi yang diberi ni. Silakan. Saya selalunya bila nak cari soalan ni, saya lukis dulu taburan normal dia. Supaya saya kepala jadi lebih senang nak berfikir. Tak mau kalut. Saya nampak diagramnya jadi mudah sikit dah. Itu mu. Itu 80. Dan ini pula 30. Itu nilai dia 0.0113. Dan ini nilainya ialah 0.0287. Kemudian kita kena tukarlah dalam bentuk taburan normal piawai. Carilah nilai. Saya tulis A dan B lah. B. Okay, ini soalan ni lebih susah daripada soalan-soalan sebelum ni. Tapi itulah, if you know how to apply logic, this shouldn't be a problem. Silap ni.
Kita ada 10 minit saja lagi ya. Dah cikgu. Dapat apa tu? Mu. Mu min saya dapat 52.7312. 73? 12. Okay. Sigma? Sigma 11.96. 11.96. Okay, siapa? Ulia Aha. Alright. Ulia dapat macam ni. Kita ada masa lebih kurang 5 minit saja lagi. Sekejap, saya tengah mengira ni. Okay, sementara tu saya cari nilai dia sekejap. 0.0113. 13 ni dia. 0.133. 2.22 113 lah silap. 133 2.28. 2.28 Dia tepat. Okay, sekejap. Sekejap saya ada silap tulis ke apa? 2.28. 2.28. Ni dia betul lah. 2.28 betul. 2.28. Jadi nilai B adalah 2.28. Okay, 2.28 kat sini nilai B 2.28. Okay, B dah tahu. Tetapi nilai A ni kita kena tukar pula. P Z lebih daripada negatif A. 0287. Jadi kita tengoklah dalam jadual tu. Cikgu, saya baru dapat. Dapat jawapan yang sama ke, Megat? Saya mu tu saya dapat 52.727. Okay. Lepas tu siang piawai saya dapat 11.962. Okay dah tu. Quite close lah tu. Alright, good. Megat. Alright. So next 0.0287. 0.0287. 0.0287. Ni dia. 1.9. Jadi negatif A ni ialah 1.9. 1.90. Bermakna A adalah negatif 1.90. Itu dia. Ini adalah negatif 1.90. Jadi kita dah dapat nilai tu. So kita kata kita buat skor Z dia 80 tolak mu bagi sigma ialah 2.28 ataupun kita kata 80 tolak mu sama dengan 2.28 sigma, boleh jugalah. Sekejap ataupun kita biar macam tu sajalah, biar pilih. Ini persamaan pertama dan juga yang kedua iaitu 30 tolak mu per sigma bersamaan dengan negatif 1.90. Ini persamaan yang kedua. Okey. Ini kita selesaikan persamaan serentak. Kita dapatlah, saya tak mahulah tunjuk in detail kat sini, lagipun masa pun tinggal 2 minit saja lagi.
Dan kita dapatlah mu bersama dengan 52.73 lah saya letak. 33 dan sigma dia bersama dengan 11.96. Samalah dengan jawapan Ulia dan Megat. Okay, so Amar dengan Akil okey? Okey tak? Okey cikgu. Boleh Okay. Boleh. In the end, yang kita nak ialah mencari dua persamaan serentak ini. In the end, kita kena cari dua persamaan serentak tu. Bila kita dapat persamaan serentak tu, kita bolehlah cari nilai mu dan juga nilai sigma. Jadi inilah dia jawapan dia. Alright, kita dah pengakhir. Ada apa nak tanya tak soalan lepas ni? Saya faham itu. Okay, Akil dengan Amar okey Saya perlu sikit cikgu soalan ni. Tolong Okey cikgu. Okay, alright. Jadi hari ni kelas yang ketujuh dah. Saya rasa next one hari Ahad, kelas yang ke-8 kita akan selesai taburan kebarangkalian. Okay, tak banyak dah. Next Sunday kita akan apply semua knowledge yang kita dah ada ni untuk masalah-masalah real world. Okay, kita akan tengok contoh 22 ni, kita akan dapat word problem. Okay, kita akan dapat masalah-masalah yang dunia betul lah. Kita tak tunjuk nombor-nombor. Kita tunjuk kita beri statement dalam bentuk ayat. So level dia makin susah tu. Soalan-soalan memang macam ni saja. Nak kata susah tu tak, dia hanya kena tahu macam mana nak transfer informasi daripada ayat-ayat yang dia beri ni kepada bentuk matematik. Kita dah tahu nilai min, kita tahu nilai mu, ataupun tahu semua kebarangkalian dia, jadi kita on the roll. Okay? Apa pun untuk contoh 22-23 ni dan latihan kendiri 5-13 ni, kita kena faham semua yang kita belajar hari ni. Okay? Kita hanya apply semua knowledge saja setakat hari ni untuk selesaikan latihan kendiri 5-13. Habis latihan kendiri 5-13, kita habis topik taburan kebarangkalian. Kita boleh masuk topik apa lepas ni entah? Trigonometri kot, fungsi trigonometri kot rasanya. Topik berat juga tu. Okey. Jadi apa lagi sebelum kita bersurai, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa komen? InsyaAllah tak ada cikgu. Tak ada ya? Tak ada cikgu. Okey, good. Okey, jumpa lagi hari Ahad 3.30 ya. Alright cikgu. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Syukran cikgu. Okay. Ada kata-kata sama cikgu. All the best. Dan ke show cikgu. All the best.